Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah murid-murid yang saya kasih sekalian, kita akan sambung pelajaran bagi mata pelajaran sirah. Pelajaran pertama iaitu kisah berkenaan dengan Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa dan juga Nabi Yunus alaihimussalam. InsyaAllah sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا آمين يا رب العالمين. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada Nabi pertama untuk pelajaran kita hari ini ialah Nabi Ilyas alaihissalam, azab kaum Bani Israel. Nama sebenar Nabi Ilyas ialah Ilyas alaihissalam bin Yasin. Baginda berketurunan Nabi Harun alaihissalam dan berbangsa Israel. Baginda telah diutus kepada penduduk Ba'laba, yang mana penduduk Ba'laba ini mereka menyembah berhala yang bernama Ba'la. Jadi, Nabi Ilyas alaihissalam ini telah menyeru kepada kaumnya supaya beriman kepada Allah SWT. Namun, kaumnya tetap berdegil. Mereka mendustakan seruan baginda dan tidak mahu beriman kepada Allah, serta mereka merancang hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Baiklah, seterusnya murid, disebabkan kederhakaan penduduk Ba'laba, maka telah diturunkan azab kepada mereka dengan kemarau yang panjang yang dialaminya selama beberapa tahun, sehingga menyebabkan banyaklah tanam-tanaman, binatang ternakan yang mati dan datanglah musim kelaparan. Jadi setelah datangnya musim kelaparan ini, barulah kaumnya insaf dan meminta kepada Nabi Ilyas berdoa agar diturunkan hujan. Jadi Nabi Ilyas pun berdoalah dan meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Maka permintaan Nabi Ilyas alaihissalam ini dimakbulkan Allah Ta'ala. Tidak berapa lama selepas itu hujan turun dan keadaan hidup mereka kembali seperti biasa. Iaitu musim kelaparan itu diganti dengan musim yang subur dan makmur. Namun begitu, kesedaran mereka tidaklah kekal. Yang mana setelah itu mereka lupa dan kembali derhaka. Maksudnya apa? Mereka kembali menyembah berhala. Jadi Nabi Ilyas alaihissalam ini mengingatkan mereka tentang azab Allah. Namun mereka masih degil. Lalu Allah telah menurunkan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga terkuburlah mereka semua di dalamnya. Tetapi Nabi Ilyas alaihissalam terselamat daripada azab tersebut. Okey murid-murid, itu adalah serba sedikit kisah berkenaan dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Baiklah murid-murid, untuk Nabi seterusnya ialah Nabi Ilyas alaihissalam bersama kaum Bani Israel. Nama sebenar Nabi Ilyasa ialah Ilyasa bin Adi. Baginda merupakan anak angkat kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Baginda telah diangkat menjadi Rasul setelah kewafatan Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi, bagaimana Nabi Ilyasa ini boleh menjadi anak angkat kepada Nabi Ilyas? Ialah ketika mana Nabi Ilyas alaihissalam ini ingin dibunuh oleh penduduk Ba'laba. Waktu itu, Nabi Ilyas ini pergi bersembunyi di rumah-rumah yang kosong dan juga sepi. Dan ketika mana baginda memasuki sebuah rumah, maka baginda telah menjumpai seorang anak lelaki yang bernama Ilyasa. Jadi setelah itu, baginda telah bersama-sama dengan Ilyasa ke mana saja baginda pergi. Jadi sejak kecil lagi, Nabi Ilyasa alaihissalam ini telah taat kepada perintah Allah dan juga telah menemani
Nabi Ilyas untuk pergi berdakwah ke mana sahaja. Okey, seterusnya. Nabi Ilyas telah diutuskan kepada Bani Israel. Kita dah banyak dah sebut perkataan Bani Israel. Kerana apa? Nabi Ilyas ini juga adalah berketurunan ataupun berbangsa Israel. Okey, seterusnya. Semasa pemerintahan baginda, rakyatnya hidup makmur dan juga aman. Maka Allah kurniakanlah segala nikmat kerana ketaatan mereka pada perintah dan juga ajaran Allah Ta'ala. Namun apa yang berlaku murid-murid, setelah kewafatan Nabi Ilyas AS ini, malangnya kaumnya itu kembali kepada kekufuran dan juga derhaka kepada Allah SWT. Okey, ini adalah kisah berkenaan dengan Nabi Ilyas AS. Baiklah murid-murid, Nabi ketiga untuk pelajaran kita hari ini adalah Nabi Yunus AS. Keberkatan sentiasa berzikir. Nama sebenar Nabi Yunus ialah Yunus bin Matta, berketurunan Bunyamin, putera kepada Nabi Yaqub AS. Baginda telah diutus menjadi rasul pada usianya 30 tahun. Okey, berapa usia Nabi Yunus AS menjadi rasul? 30 tahun. Baginda telah berdakwah kepada penduduk Ninawa. Okey, penduduk Ninawa. Yang mana penduduk Ninawa ini menyembah berhala dan juga menyekutukan Allah Ta'ala. Okey, jadi setelah beberapa tahun, Nabi Yunus AS ini menyampaikan dakwahnya, hanya 2 orang saja yang menerima dakwah Nabi Yunus AS ini, iaitu namanya adalah Tanuh dan juga Rubin. Walaupun begitu, Nabi Yunus AS tetap berusaha untuk menyampaikan dakwahnya dengan baik. Namun, mereka tetap menolak ajaran Nabi Yunus AS sehingga kan Allah mendatangkan tanda azab yang berupa, ada 3 tanda azab kat sini yang Allah datangkan, iaitu yang pertama, angin bertiup dengan kencang. Yang kedua, dentuman guru yang sangat menakutkan. Dan yang ketiga adalah haiwan ternakan nampak tidak tenang dan juga gelisah. Jadi ini adalah 3 tanda azab yang Allah turunkan kepada mereka yang derhaka, iaitu penduduk Ninawa yang derhaka. Baiklah murid-murid, setelah penduduk Ninawa ini menyaksikan tanda-tanda azab Allah tersebut, mereka merasa sangat takut dan menyesal, lalu mereka pun segera bertaubat dan mencari Nabi Yunus AS. Namun malangnya, Nabi Yunus AS telah pergi meninggalkan mereka. Semasa meninggalkan penduduk Ninawa, Nabi Yunus AS telah menaiki sebuah kapal laut dan kapal tersebut telah dilanda ombak yang besar. Jadi semasa Nabi Yunus AS ini pergi meninggalkan kaumnya, baginda telah berlayar dengan sebuah kapal. Ketika itu, iaitu ketika berada di tengah-tengah laut tersebut, tiba-tiba Allah telah mendatangkan angin taufan dan juga ombak yang besar sehingga hampir menenggelamkan kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus AS. Jadi, untuk mengurangkan muatan kapal, Nabi Yunus AS telah dicampak ke laut setelah diundi sebanyak 3 kali. Jadi, sebelum nak membuang salah seorang daripada kapal tersebut, jadi mereka telah membuat undian. Setelah dibuat undian sebanyak 3 kali, kesemuanya terkena kepada Nabi Yunus AS. Jadi Nabi Yunus AS pun telah dicampakkan ke laut dan terus ditelan oleh seekor ikan yang besar. Baiklah murid-murid, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Yunus tidak mati walaupun ditelan dengan ikan yang besar tersebut. Sewaktu berada di dalam perut ikan tersebut, dalam keadaan yang gelap gelita, baginda sentiasa berzikir dengan zikir sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah daku, sesungguhnya aku adalah dari orang yang menganiayai diri sendiri. Jadi, masa dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus sentiasa berzikir dengan zikir ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Jadi berkat Nabi Yunus AS sentiasa berzikir, maka Allah SWT telah menyelamatkan Nabi Yunus. Ikan yang besar tersebut telah memuntahkan Nabi Yunus AS di pantai. Waktu itu keadaan Nabi Yunus sangat lemah dan juga sakit. Setelah itu Nabi Yunus AS telah diperintahkan agar Nabi Yunus ini kembali kepada kaumnya dan mereka telah beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila Nabi Yunus AS ini bertemu semula dengan kaumnya, baginda telah mendapati bahawa kaumnya itu sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Selain itu, kaumnya juga amat gembira atas kepulangan Nabi Yunus AS. Dan semenjak itulah, hiduplah Nabi Yunus AS dan kaumnya dengan aman, tenteram serta menjadi hamba Allah yang baik. Baiklah murid-murid, itu adalah kisah berkenaan dengan Nabi Yunus AS. Baiklah murid-murid, sekian saja kisah berkenaan dengan Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa dan juga Nabi Yunus secara ringkas. Ustazah harapkan semoga murid-murid dapat memahami pelajaran yang disampaikan dengan baik. InsyaAllah jumpa lagi pada sesi pelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.